Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam pelajaran kata dasar bahasa kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi untuk pelajaran yang lepas kita sudah belajar berkenaan dengan simbol ataupun tanda kata kerja mudhari', dan kita juga telah belajar apa yang dimaksudkan dengan masa dalam kata kerja bahasa Al-Quran Al-Karim, di mana kita ada dua jenis kata kerja ataupun dua jenis masa. Yang pertama namanya Al-Madi, yang bermaksud masa yang sudah berlalu, yang berlaku pada masa yang lalu, dan juga Al-Mudhari', yang bermaksud kata kerja yang sedang berlaku atau yang akan berlaku. Jadi kita ulang kaji sikit tanda fa'il mudhari'. Apa tanda asas bagi fa'il mudhari'? Iaitu yang pertama, tanda asasnya ialah ya. Ya ini adalah tanda asas bagi fa'il mudhari'. Dan ya ni untuk pengetahuan kita, tanda mudhari' ni dia boleh berubah kepada you ataupun ya. Okey, tanda yang kedua adalah hamzah. Hamzah. Tanda yang ketiga ialah nun, dan tanda terakhir ialah ta. Jadi kita gabungkan dalam satu ungkapan, iaitu anita. Hamzah, nun, ya dan ta. Ingat tu tanda fa'il mudhari'. Jadi ya ini adalah tanda asas kepada fa'il mudhari'. Tanda asasnya adalah ya. Biasanya kalau disenaraikan dalam kamus atau dalam senarai kata dasar kita tu, yang ada ya itu dash ya. Kita akan buat macam ni ya. Fa'ala, lepas tu kita akan dashkan, dan kita akan buat yaf'alu. Ini adalah mudhari' ya. Fa'ala, yaf'alu. Dan kita belajar dulu untuk wazan nombor 1. Cara pembentukan mudhari' ini dia agak tidak tetap, kerana setiap perkataan ada baris dia tersendiri untuk bahagian tengah ni ya. Contohnya kalau perkataan itu masalah nasara, bahagian atas nasara, bila berubah kepada fa'il mudhari' jadi yang suru di bahagian depan ya. Jadi bahagian depan. Jadi apa-apa bila lah akan dibaca dengan yang suru. Nasara yang suru. Contoh lagi, kalau kataba tengah ni ada ta itu bahagian atas, maka dia akan pindah kepada mudhari' menjadi yaktubu. Itu contoh yang pindah dengan bahagian depan di tengah ni ya. Kalau yang pindah dengan bahagian bawah, contohnya daraba. Ini tempat ain ni bahagian atasnya, daraba. Akhirnya pindah kepada mudhari', dia akan jadi yadribu di turun bawah pula dah. Yadribu. Jadi semua itu kita sudah belajar di dalam bab ataupun dalam pelajaran sebelum-sebelum ni insya-Allah ya. Cara macam mana perpindahan daripada mudhari' madhi kepada mudhari' itu dilakukan. Itu untuk wazan nombor 1 ya. Dan kita sudah belajar juga tanda-tanda fa'il mudhari', iaitu tanda-tanda fa'il mudhari' adalah ya, satu lagi ialah hamzah, nun dan ta. Dan setiap tanda mudhari' itu dia di samping menjadi tanda mudhari', ia juga berperanan sebagai indikator ataupun petunjuk siapakah pelaku bagi fa'il mudhari' itu. Sebagaimana yang kita tahu bahawa setiap kata kerja di dalam bahasa Al-Quran akan dipakejkan ataupun didatangkan sekali dengan pelaku yang kita kenali sebagai al-fa'il. Baik. Untuk pelajaran hari ini kita akan pergi kepada lebih sikit ya. Lebih sikit, iaitu kita nak tengok macam mana wazan nombor 2, nombor 3 dan seterusnya ini dibentuk fa'il mudhari'nya. Senang saja. Yang lain ni semua 2 dan 3 sampai 9 ni dia akan ada kaedah dia. Senang saja insya-Allah. Yang nombor 1 aja. Sebab tu dari nombor 1 ni kita akan bagi tahu fa'il mudhari'nya di dalam senarai kata dasar kita dalam bab yang kedua, buku teks warna hijau atau warna biru itu Jadi boleh rojoklah. Kalau nombor 1 kita akan dashkan. Maknanya fa'il mudhari' dia itu dia. Yang akan bagi tahu punya. Yang pentingnya ialah wazan nombor 1 kita terpaksa mendengar macam mana sebutannya, macam mana barisnya kena sebut. Yang 2, 3, 4 ni kita boleh hafal sifir dia insya-Allah. Baik, bersedia insya-Allah kita akan berpindah kepada bagaimana pembentukan fa'il mudhari' daripada madhi kepada mudhari' untuk wazan-wazan yang seterusnya. Ya, baik. Untuk wazan-wazan yang seterusnya ini kita kenali sebagai wazan yang ada imbuhan.
maka fi'il mudhari' dia untuk wazan nombor, ingat ya, kalau macam ni cara dia senang je nak ingat. Okey, cuba tengok wazan yang mempunyai satu imbuhan. Wazan yang mempunyai satu imbuhan ialah wazan nombor 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. Ini adalah wazan yang mempunyai satu imbuhan. Iaitu apa wazannya? Af'ala, fa'ala dan fa'ala. Kesemuanya mempunyai satu imbuhan sahaja. Baik. Untuk mengubah kepada fi'il mudhari' untuk wazan yang ada satu imbuhan, iaitu af'ala, satu imbuhan. Hamzah ini Hamzah ini bukan saya ni, Hamzah ni memang Hamzah imbuhan, bukan tanda mudhari'. Ada orang tukar dengan fi'il mudhari' ya. Dia tak nama dia af'ala sebutnya. Mesti kekal macam ni. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Yang ni semua satu imbuhan. Semua satu imbuhan ini kalau nak ubah kepada mudhari', kita kena bismillahirrahmanirrahim 71 ya. Kita kena letakkan baris depan bagi tanda mudhari' dia tu. Macam ni. Tengok tanda mudhari' tu. Tengok tanda mudhari' ni dah dia bagi depan dah. Jadi af'ala akan diubah kepada fi'il mudhari'nya yuf'ilu, yuf'ilu, yuf'ilu. Di mana ya ini akan dibagi depan atau tanda mudhari'. Saya tak kata ya sebab kadang-kadang jadi nun, hamzah dan ta, anita. Ingat insya-Allah tu ini ya ni adalah asasnya. Okey, dia akan menjadi yu. Dan kalau fa'ala dia akan jadi yu juga. Cuma disebut yufa'ilu. Tengok tu yu tu. Yu. Dan akhirnya kalau fa'ala akan jadi yufa'ilu, jadi yu juga. Kesimpulannya ialah sekiranya fi'il mudhari' itu kalau sekiranya fi'il madhi itu ada imbuhan, satu imbuhan, maka diubah kepada mudhari' dengan diubahkan ya menjadi yu. Itu saja, yu depannya. Jadi kalau kita jumpa di dalam Al-Quran, kalau perkataan fi'il mudhari' tanda mudhari'nya ada bagi depan yu, tahulah kita bahawa dia adalah daripada wazan 2, 3 ataupun 4. Itu saja asasnya. Kecuali dia ada sebab-sebab lain. Nanti kemudian sebab tu insya-Allah tak perlu kita tahu sekarang. Itu peringkat Irwan. Nanti insya-Allah kita akan belajar yu. Jadi yu, jumpa perkataan yu saja, maksudnya dia adalah wazan nombor 2, ataupun kalau ada sabdu kat tengah ni, dia akan jadi wazan nombor 3, dan kalau dipanjangkan huruf pertama maka dikira dia daripada wazan nombor 4. Senang saja insya-Allah. Itu dia. Senang je. Itu cara dia. Jadi tidak menjadi masalah bagi kita insya-Allah. Kalau kita kembali kepada ayat yang kita kumpulkan semua tanda mudhari', iaitu ayat daripada surah Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Baqarah ya. Kalau kita baca qala, contohnya lah fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Fi'il madhi. Sebab apa kata fi'il madhi? Sebab tidak ada tanda mudhari'. Itu tenang saja cara dia. Baik. Taj'alu. Kita ambil perkataannya, contohnya yasfiku dulu. Yasfiku. Perkataan yasfiku ini adalah fi'il mudhari'. Macam mana tuan-tuan puan-puan tahu dia ni fi'il mudhari'? Sebabnya dia ada ya yang merupakan tanda asas fi'il mudhari'. Ya, yasfiku. Datangnya daripada wazan nombor 1 sebab baris atas. Okey, tiba-tiba tengok hari ni pula yang ni lain pula ni. Yufsidu, ada bagi depan. Bila ada bagi depan, bermaksud dia adalah daripada wazan nombor 2. Tengok ya. Wazan nombor 2 dia akan jadi macam ni. Yu tu Yu. Yufsidu. Jadi yufsidu. Itu datangnya wazan tu Yufsidu. Yufsidu. Yuf'ilu. Jadi tahulah kita bahawa yufsidu ini adalah fi'il mudhari' sebab ada tanda ya tu. Yang kedua, dia ni datang daripada wazan nombor 2 sebab ya tu bagi depan. Itulah simbol atau penandanya. Senang aja. Maknanya kalau yufsidu tu,
kalau orang suruh kita reverse kepada fi'il madhi, senang je lah. Tambah alif lah. Jadi af'ala. Af'ala yuf'ilu yufsidu. Yufsidu afsada. Jadi fi'il madhi ni apa dia? Afsada. Afsada yufsidu. Af'ala yuf'ilu. Jadi automatik kita tahu bahawa yufsidu ini adalah fi'il mudhari' daripada wazan nombor 2, di mana fi'il madhinya adalah afsada. Itu cara dia kita nak mengetahui fi'ilun madhi ataupun mudhari'. Ramai sangat kita punya pelajar-pelajar kita sampai universiti pun masih lagi keliru. Bila kita kata yufsidu, apa fi'il madhinya? Dia kata fasada. Kalau dia kata fasada, maksudnya dia balik asal yang satu ni. Salah lah. Kalau ini yufsidu, dia akan jadi afsada ikut wazan ni. Kalau kita kata yufsidu, fi'il madhinya fasada, dia naik atas ni lah pula jadi jauh lah pergi ceroboh rumah orang tu. Kenapa? Jadi tahulah kita bahawa yufsidu ni adalah fi'il mudhari', tandanya adalah ya. Baik, kalau kita ambil satu perkataan contohnya taj'alu. Taj'alu ini fi'il mudhari' juga, datuhnya wazan nombor 1, di mana tanda mudhari'nya adalah taj'alu. Kalau masukkan ya, yaj'alu. Kalau masukkan saya, aj'alu. Kalau masukkan kami, naj'alu. Itu dia simbol-simbol yang berubah depan tu, simbol saja. Fi'il mudhari'nya akan kekal macam tu. Baik, kita tengok pula wazan nombor seterusnya, wazan nombor 3. Dia akan jadi yufa'ilu. Kena ingat cara sebutan tu. Yufa'ilu. Yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ni ya ini dibagikan di depan juga, kerana 2, 3 dan 4 ni memang akan dibagi depan. Sebab dia melibatkan satu imbuhan pada fi'il madhi. Jadi fa'ala sampai hari kiamat insya-Allah, kalau tidak ada apa-apa, dia akan jadi yufa'ilu. Yufa'ilu. Dan fa'ala dia akan jadi yufa'ilu. Itu senang saja insya-Allah untuk wazan 2 dan 3. Maka kita tengok kat sini contohnya ya, nusabbihu. Nusabbihu ni fi'il mudhari', ya. Nusabbihu fi'il mudhari'. Macam mana kita tahu dia tu fi'il mudhari'? Tengok kan, perhatikan kenapa kita kata dia fi'il mudhari'. Pertama sekali ialah kerana simbolnya nun ini, ya. Ingat, bukan ya saja fi'il mudhari', nun juga adalah tanda fi'ilun mudhari'. Selepas tu kita ketahui dia bahawa dia ni datang daripada fi'il mudhari' wazan nombor 3. Yufa'ilu. Tetapi wazan kita ni kita bagi yang asas, iaitu tandanya adalah ya. Tapi dekat sini tanda dengan nun. Nun kepada ya. Nun ini menunjukkan bahawa pelakunya, indikator pelakunya ialah kami. Indikator dia tu. Nun tu adalah pelakunya adalah kami. Jadi kalau orang minta kita ubah kepada fi'il madhi, senang je lah. Kita akan sebut sabbaha. Sabbaha. Kena kekalkan jadi sabbaha. Jadi fi'il mudhari'nya mesti disebut sebagai yusabbihu. Jangan sebut orang kata yusabbihu. Apa fi'il madhinya? Sabaha. Naik ke atas pula dah. Jadi salah lah. Jangan jadi macam tu insya-Allah. Kita tolong insya-Allah kita belajar betul bahawa yusabbihu, dia akan di fi'il madhi dia adalah sabbaha, kekalkan bagi ni insya-Allah, ya. Jangan ubah dia punya wazan dia insya-Allah. Itu cara dia. Baik. Jadi nusabbihu daripada fi'il madhi sabbaha, fi'il mudhari'nya yusabbihu, dan oleh kerana kami yang lakukan indikator nun ni, maka disebut nusabbihu. Nun itu adalah indikator fi'ilun mudhari'. Begitu juga lah perkataan nuqaddisu, sama juga nuqaddisu pun daripada wazan nombor 3, iaitu fa'ala yufa'ilu, maka qaddasa yuqaddisu. Oleh kerana dia pun tanda mudhari'nya nun, menunjukkan bahawa pelakunya mengandungi unsur kami. Kami. Dan seterusnya pula ialah a'lamu. A'lamu ini, tengok ni fi'il mudhari' juga. A'lamu ni a'lamu
agaknya a'lamu ni jatuh pada wazan nombor 1 dan indikator mudhari'nya adalah hamzah yang bermaksud saya aku a'lamu, aku tahu, maka dia jatuh pada wazan nombor 1. Alima ya'lamu, tukar kepada aku jadi a'lamu. A'lamu ma la ta'lamun, dan ta'lamun ni juga jatuh wazan nombor 1 yang kita belajar dalam pelajaran yang lepas. Cuma ta diubah menjadi pelakunya, indikatornya adalah orang yang kedua, iaitu kamu ataupun awak. Baik, itu saja yang kita perlu kenal untuk wazan nombor 1, 2, 3 dan 4. Baik, perhatikan dia punya sebelum akhir mesti dibagi bawah ya. Perhatikan insya-Allah. Sebelum akhir yang mesti dibagi bawah. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Itu saja pelajaran kita insya-Allah daripada wazan 2, 3 dan 4, dan kita akan sambung dalam pelajaran yang akan datang untuk fi'il mudhari' daripada wazan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.